Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di dalam program Tazkirah Syawal yang telah pun kita mulakan pada hari semalam 2 Syawal dan hari ini sebagai penyambungnya iaitu 3 Syawal bersamaan dengan tanggal 27 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah selesai kita daripada puasa Ramadan dan alhamdulillah kita telah mengisikan tazkirah Ramadan dengan segala perkara yang bersangkut paut dengan Ramadan dan amalan-amalannya dan juga sekalian apa ibadat yang perlu kita lakukan. Syukur pada Allah, mudah-mudahan ibadat Ramadan kita dan sekalian perkara yang telah dikerjakan dari amal soleh diterima Allah sebagai amalan yang ikhlas mencari keridhaannya. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita telah membicarakan bahawa program Tazkirah Syawal ini kita akan isikan dengan pelajaran-pelajaran yang bersangkut paut dengan fardu ain, iaitu setiap daripada seorang muslim wajib mengetahuinya, dan itulah fardu ain kita dalam pelajaran kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada 3 perkara yang fardu ain yang wajib kita pelajari. Pertama daripada segi akidah kita, tauhid kita, dan kedua yang daripada segi fikih kita, pelajaran ibadat, salat dan seterusnya, dan ketiganya daripada tasawuf kita, sekalian sifat peribadi, akhlak zahir dan batin. Ketiga-tiga itu wajib, compulsory, tak boleh diambil ringan. Siapa yang meninggalkan salah satu pada 3 pelajaran itu berdosa dia kerana tidak sempurna imannya. Ya, kita akan lalui nanti satu persatu daripada 3 pelajaran itu. Tapi di antara 3 pelajaran itu, sebagaimana yang telah kita sebutkan semalam, bahawa awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama itu ialah mengenal kepada Allah SWT. Bagaimana kita nak menyembah kepada Tuhan ya Allah yang mana kita tak kenal dia, atau kita hanya kenal nama dia saja tetapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi dengan sebab itulah di sini perlulah kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya para jemaah sekalian, pada hari semalam kita telah bicarakan bagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yang di mana beliau telah berdialog dengan seorang yang kafir yang bernama Dahri. Beliau telah mencabar alim-alim ulama Baghdad untuk nak menjawab soalannya, dan banyak mereka alim ulama tak dapat menjawabnya. Tapi Imam Abu Hanifah yang masih lagi seorang remaja telah dapat menjawabnya ketiga-tiga soalan yang dikeluarkan Dahri dan telah dapat menumpaskan Dahri. Maka apakah 3 soalan itu yang telah kita sebutkan semalam? Yang pertama ditanyakan dia, di manakah Allah Ta'ala? Maka berkatalah Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Nah, kenapa pula jawapannya tidak bertempat? Apakah Allah Ta'ala itu memang tidak bertempat? Maka itulah dia para jemaah sekalian, bahawa di dalam kita punya pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, memang Allah SWT itu mewujud tapi tidak bertempat. Ini bagi mereka yang telah mengikuti pengajian sifat 20. Alim-alim ulama kita akidah Ahlus Sunnah Jamaah, mereka telah simplifiedkan, telah permudahkan untuk nak menjadikan mudah dan dihidangkan kepada orang ramai mengenal kepada Allah Tuhan yang kita sembah. Maka dia telah memudahkan dengan 20 sifat yang wajib kita ketahui. Ustaz, sifat Allah tu banyak, kenapa 20 saja? Memang banyak, tapi kalau banyak tu nak diletakkan hidangan kepada orang ramai, sudah tentulah pening kepala kita. Kita pun tak teringat mana satu ni, mana satu ni. Kita pun tak faham, apalagi kita orang-orang awam, orang biasa, bukan kita orang pelajar agama, bukan kita pelajar bahasa Arab. Maka dengan sebab itulah di sini alim ulama telah simplifiedkan, telah mudahkan untuk dijadikan sebagai hidangan kepada kita. Dan ini bukan mana ulama
mereka mengada-adakan. Tidak. Mereka semua mengambil pada Quran dan hadis, dan ini telah dipersetujui oleh semua ulama-ulama yang ada pada zaman tersebut, iaitulah pada zamannya, pada kurun tiga kurun yang pertama yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai khairul qurun, sebaik-baik kurun, iaitu kurun aku dan kurun berikutnya dan kurun yang berikutnya. Maka dengan itulah muslimin rahimakumullah, kita di dalam mengenal Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, hendaklah kita mengenal akan 20 sifat Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka kita tak mustahil terjatuh ke dalam kekufuran. Kerana sekurang-kurangnya kita bila kenal ini sifat 20 Allah Ta'ala, maka kita punya iman kita konkret dan tidak akan tergoyang dan tak akan dimasuki oleh nafsu dan waswas dan sebagainya. Maka sifat Allah SWT yang telah pun kita bacakan qasidah atau nasyidnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmun, hayyun dan seterusnya. Jadi kita akan pergi insya-Allah satu persatu. Saya cuba nak memudahkan apa yang saya nak bicarakan. Walaupun kitab yang telah dikarang oleh alim ulama tu tebal-tebal kitab-kitabnya, tetapi kalau sekiranya nak baca kitab ini memanglah tak akan cukup masa kita. Tapi saya cuba simplifikan, mudahkan. Jadi kalau sekiranya kita mulakan dengan kitab ini namanya kitab Aqidah Kaum yang Terselamat, daripada kitab Jawi yang telah disusun oleh seorang ulama yang hebat di zaman dahulu, iaitu Syekh Maulana Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani, seorang ulama daripada bumi Fatani. Fatani itu di selatan negeri Thailand. Memang sana banyak melahirkan para alim-alim ulama kita dahulu, ya, sampai hari ini pun. Maka dengan apakah yang dia telah susun itu dalam tulisan Jawi, dan kemudian telah pun diromanizekan dan telah disusunkan bahasanya kepada bahasa Melayu moden untuk memudahkan kita mengikutinya. Dan dinamakan di kitab itu Aqidah Kaum yang Terselamat daripada kesesatan dan daripada bid'ah. Dan telah diterjemahkan dan disusunkan bahasanya ke dalam bahasa Melayu oleh almarhum Said Ahmad Semit, dan juga yang telah diperbaiki bahasanya Syekh Muhammad Labib. Kepada semua mereka daripada guru-guru kita yang telah mengusahakan kitab tersebut ini, mudah-mudahan Allah merahmati roh mereka dan meninggikan darjat mereka dan melimpahkan keberkatan ilmu mereka kepada kita dengan niatnya tersebut, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, sebagaimana yang kita telah sebutkan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sifat 20, sifat yang wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman akan mengenal Tuhannya yang dinamakan dia Allah. Dan apakah dia sifat Allah yang wajib kita ketahui? Dia adalah sifat yang pertama, sifat wujud. Jadi dalam sifat Allah ni, dalam kita mengenal Allah Ta'ala, kita berwajib beriman dan mengetahui 20 sifatnya wajib. Dan ada pula 20 sifatnya mustahil kepada Allah Ta'ala. Dan ada pula satu yang harus. Ya, yang sifat yang pertama ialah sifat wujud. Sifat Allah Ta'ala tu ada. Sudah tentulah kalau orang yang tak percaya adanya Allah, maka kafirlah dia, bukan orang beriman, ya. Jadi wujudnya Allah Ta'ala tu tak dapat dinafikan daripada segi akli, dari segi akal, dan daripada seginya kita katakan syarat naqli, nukil pada Quran dan hadis, dan daripada segi hukum adat. Memang kalau kita lihat daripada segi hukum akal, bahawa kalaulah sekiranya kita datang ke sesuatu buah negeri, dan kemudian kita lihat di tengah-tengah hutan tu ada istana yang hebat, yang luar biasa cantik, kita tak akan mengatakan istana tu jadi dengan sendirinya. Mustahil. Mesti ada orang yang membuatkan istana tersebut. Mesti orang yang buat tu orang yang bijak, yang pandai, yang luar biasa kehebatannya.
Nah, sekarang kita dengan akal kita yang Allah Ta'ala telah beri, kita lihat pada alam semesta ini dengan tersusunnya sekalian bulan bintang, dengan berputar di keliling matahari di solar sistemnya, dengan bulan yang mengelilingi bumi, dan demikian juga semua planet-planet semuanya tegak berdiri dengan tanpa bertembung antara satu sama lain, semua berjalan pada solar mereka. Sudah tentu mesti ada yang menciptakannya, dan mustahil kalau dia jadi dengan sendirinya. Kalau sebab itulah di sini alim ulama mengambil ini sebagai satu dalil akal bahawa inilah menunjukkan wujudnya yang maha mencipta segalanya, iaitulah dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah dia Allah SWT telah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa bahawa sesungguhnya dia itu Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan dia ialah Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan demikian juga dari segi-segi hukum adatnya, kita ni kalau sekiranya tidak ada Tuhan, kita nak buat apa, kita punya suka semua kita dapat. Tapi kita lihat tak semua apa kita nak kita dapat. Semua orang, semua yang kalau boleh semua nak sihat, tapi sakit juga. Semua orang, semua nak kaya, tapi miskin juga. Semua orang tu kalau boleh nak hidup selama-lamanya, tapi mati juga. Pokoknya di sini tak ada siapa yang mendapat segala apa yang dia kendaki. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa ada sesuatu yang lebih berkuasa atas segalanya itu. Dan itulah dia Allah yang menjadi Tuhan pada alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita, terima kasih kita, sekalian pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta ini. Alhamdulillah. Ya muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kita mengatakan Allah Ta'ala tu wujud, maka wujudnya Allah Ta'ala tu tanpa ada sebab, tanpa ada yang menjadikannya, tanpa ada yang menjadikan illatnya. Illat tu mana sebabnya? Macam mana tu? Kita ni wujud juga, ada juga. Tapi wujud kita ni ialah setelah diwujudkan oleh Allah, setelah dilahirkan oleh ibu ayah kita. Ibu ayah kita wujud setelah dilahirkan oleh datuk nenek kita. Begitulah berterus-terusan sampailah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, kedua-dua ibu dan datuk dan nenek kita. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, wujudnya alam ini adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kesemuanya selain daripada Allah, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Allah Ta'ala kata kun, jadilah dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak boleh mengatakan Allah tu jadi pada awal zaman dulu. Tak ada. Maha suci Allah. Allah tu sudah sedia ada. Sebab tu bila kita kata Allah wujud, Allah sudah sedia ada. Maksud sedia ada tu bukan dia baru ada. Memang dia sudah sedia ada. Macam mana ustaz ni? Allah Ta'ala tu sedia ada ya, kita ni tak faham lah. Sebab itulah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum la tudrikuna dzalik. Artinya, bertafakkurlah kamu, memikirkan kepada makhluk Allah. Maha suci Allah jadikan langit yang luas terbentang. Maha suci Allah jadikan bumi yang cantik. Dan maha suci Allah yang jadikan haiwan, manusia, pokok, segala-galanya. Ini semua sebagai bukti menunjukkan Allah itu wujud. Tetapi jangan kamu nak fikirkan tentang zat Allah Ta'ala, kerana akal kamu sendiri takkan mencapainya, takkan sampai kepadanya. Kenapa tak boleh kita fikirkan kepada Allah? Itulah nanti akan datang syaitan. Syaitan akan masuk pada kita. Engkau ni Allah yang jadikan. Kemudian siapa yang jadikan Allah? Dia buat main-main kat situ. Jadilah sampai orang ni terkeluar pada Islam. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah seorang ulama besar daripada Imam Fakhrul Razi, seorang ulama yang hebat, mengarang kitab tafsir sampai 30 jilid hebatnya. Dan beliau pernah berguru kepada seorang wali Allah yang bernama Syekh Muhyiddin bin Al-Arabi di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi setelah dia pulang ke negeri dia, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dia balik ke negeri dia, iaitu di negeri Andalus. Andalus tu pada zaman dulu ialah Spain. Sekarang ni Spain lah. Zaman dulu diperintah oleh Islam. Maka dia pun telah menuliskan beberapa soalan-soalan setan yang mungkin setan tanya di akhir umur dia untuk dia jawab. Semuanya bahagian bab akidah. 99 soalan dengan 99 jawapan.
Dan akhirnya apabila dia waktu nazak nak meninggal dunia, betul-betul syaitan datang berdialog dengan dia. Setiap satu soalan syaitan dah ada jawapan. Setiap satu soalan syaitan ada jawapan. Masya Allah. Pintar dia. Dia sudah gambarkan, dah fikirkan apa syaitan akan soal dan apa jawapannya. Akhirnya habislah selesai 99 soalan dengan jawapan yang dia telah siapkan. Maka kemudian syaitan soal lagi yang ke-100 dan dia tak siap dengan jawapannya. Di saat itu dia masih terpinga-pinga nak jawab macam mana. Tuan guru dia iaitu seorang wali Allah yang berada di kota Mekah. Beliau berada di kota Mekah, Tuan guru Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi berada di kota Mekah dengan kasyaf yang di mana Allah bukakan dia hijab. Nampak muridnya yang ada di Andalus ribuan kilometer daripada Mekah. Di Spanyol dengan Mekah ribuan kilometer. Maka dia pun dengan suara yang lantang dia pun memekikkan dengan mengatakan, Qul amantu billah bila dalil. Katakanlah aku beriman kepada Allah tanpa dalil, tanpa bukti. Mana engkau setan nak cakap apa, cakaplah. Tetap aku beriman kepada Allah Ta'ala. Dialah Tuhan, dialah yang Maha Esa. Maka murid ni pun Syekh Fakhruddin Fakhrul Razi, dia pun terus mengatakan, amantu billah bila dalil. Aku beriman pada Allah dengan tanpa dalil, dengan tanpa bukti. Maka dia pun meninggal dalam iman. Alhamdulillah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Memang kerja syaitan ni tak lain tak bukan, melainkan nak menyesatkan anak cucu Adam supaya menjadi teman dia di dalam neraka. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itulah sini kita perlu belajar. Nanti kalau kita fikir, macam mana kan kita Allah jadikan? Habis siapa Allah jadikan? Siapa yang jadikan Allah? Maha suci Allah. Kejadian kita, wujudnya alam semesta ini semuanya dengan bersebabnya, dengan sebab Allah yang wujudkan, Allah yang adakan. Walaupun ada silsilah persambungan, kita dilahirkan oleh ibu ayah dilahirkan oleh datuk nenek, seterusnya, tapi akhirnya pun sampai Nabi Adam dan Hawa, dan Nabi Adam dan Hawa pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala wujud, dan wujud Allah tu adalah wujud hakiki. Wujud hakiki tu mana? Wujud dengan tanpa sebab, wujud dengan sebenarnya. Tapi wujud kita ni, kita pun ada juga. Tapi wujud kita wujud majazi. Majazi tu apa? Iaitu bayangan. Apa pula bayangan? Kita punya wujud ini sementara, baru kita lahir, kemudian kita akan mati. Itulah kita tuan-tuan. Wujud kita ni bersebab dengan dilahirkan oleh ibu ayah kita yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itulah wujud kita. Jadi wujud kita ni wujud majazi. Majazi itu maknanya hanya bayangan saja, bukanlah hakikat yang sebenarnya. Wujudnya sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan, sifat Allah yang pertama iaitu wujud. Dan kita namakan, kita berikan tafsiran, kita berikan dia punya makna wujud yang sedia ada. Bukan sekadar ada saja, memang ada, tapi yang sudah sedia ada. Jadi sedia ada tu maknanya bukanlah baru, tetapi sudah ada. Kalau kita ada, tapi kita ada yang baru datang, baru kita dilahirkan. Sifatnya kedua Allah SWT ialah qidam. Wujud qidam baqa. Qidam qaf dal mim qidam. Qidam tu artinya iaitu yang di mana tak diawali oleh sesuatu. Jadi di sini kalau kita katakan wujudnya Allah Ta'ala iaitu sudah sedia ada yang tidak diawali oleh sesuatu. Jadi Allah Ta'ala wujud, tapi wujudnya Allah sudah sedia ada. Itulah makna qidam. Dan boleh juga kita namakan dia iaitu tiada permulaan bagi wujudnya. Jadi qidam ni dia masih menguatkan wujud. Jadi sebab tu kena belajar sifat 20 ni sempurna. Kalau kita belajar satu bahagian dan tinggal satu bahagian, makna kita akan nanti masih lagi goyang lagi, kita tak memahaminya. Jadi wujudnya Allah tidak ada permulaan. Itulah dinamai qidam, iaitu yang sudah sedia ada dan tidak ada permulaan bagi wujudnya. Kita ada permulaan. Macam mana kita ada permulaan? Daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada datuk nenek dan seterusnya. Tapi wujudnya Allah Ta'ala tidak ada permulaan baginya. Subhanallah. Jadi dengan itulah dia tuan-tuan, sifat qidam, sifat Allah SWT yang sudah sedia ada. Dan itulah yang dinamakan dia qadim al-hakiki, iaitu sifat qidamnya hakikat. Hakikat tu mana yang sebenar-benarnya. Dan ini hanya milik Allah SWT.
iaitu sifat qidam, iaitu sifat yang sudah sedia ada, yang tidak ada permulaan baginya. Itu hanya khas untuk Allah SWT. Tidak ada siapa pun makhluk yang bersifat demikian. Kalau ada sesiapa yang menganggap langit itu sudah sedia ada, kalau siapa menganggap arash itu sudah sedia ada, maka kafir dia. Kenapa? Kerananya hanya sedia ada, yang tidak ada permulaan baginya ialah hanya Allahu Ta'ala. Jadi sebab tu di sini kita kena jaga. Awas kita kadang-kadang kita fikir langit ni sudah sedia ada, arash ni sudah sedia ada. Apa tu arash tu? Arash tu ialah ciptaan Allah yang paling besar sekali. Di antara makhluk Allah yang paling besar, bahkan yang paling besar ialah arash. Macam mana besarnya arash itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan gambaran, iaitu kalaulah seluruh cakrawala ni, the whole galaxy ni dicampakkan di tengah-tengah kursi Allah, seumpama seketul batu yang dilontar di tengah-tengah padang yang luas. Besarnya kursi Allah. Apa mana kursi Allah? Bukan kursi itu tempat duduk. Maha suci Allah. Allah tidak perlukan kepada tempat duduk. Tapi maksud kursi itu ialah keagungan, kehebatan, kebesaran Allah SWT. Dan di kursi itu juga pula, kalau dicampakkan di tengah-tengah arash Allah, seumpama seketul batu dilontarkan tengah-tengah padang yang besar. Masya Allah, lagi besar lagi arash Allah. Memang itulah makhluk Allah yang paling besar sekali. Tak dapat kita nak gambarkan dengan akal fikiran kita. Begitulah kebesaran kekuasaan Allah. Jadi begitulah dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Ta'ala jadikan arash bukan untuk tempat duduknya, tapi Allah jadikan arash sebagai untuk menzahirkan kebesaran dan keagungannya, hebatnya. Allah Ta'ala Raja sekalian alam, dia boleh mencipta arash yang begitu hebat, yang luar biasa, yang tak dapat digambarkan oleh sesiapa pun di makhluk kita. Umpama kalau kita pergi ke istana mana-mana negeri, istana raja dia, istana presiden, wah, gah betul istana dia, besar betul. Nah, ini kenapa ni? Nak tunjukkan bagaimana hebatnya raja itu, hebatnya kekayaannya, kekuasaannya, sampai istana dia pun sangat hebat. Begitulah seumpamanya. Maha suci Allah daripada memerlukan tempat. Maka dengan sebab itulah di sini arash bukan tempat duduknya Allah, tapi arash ialah sebagai untuk menzahirkan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga sifat Allah yang ketiga. Jadi kalau sekiranya sifat Allah yang pertama wujud, iaitu yang sudah ada, dan yang kedua baqa, yang sedia ada, yang tidak ada pendahuluan sebelumnya, maka yang ketiga ialah al-baqa, ya. Yang pertama wujud qidam tu sudah sedia ada. Yang ketiganya ialah al-baqa. Baqa tu apa dia? Yang kekal selama-lamanya. Itulah baqa'nya hakiki, kekal yang selama-lamanya, iaitu kekal yang tak ada penghujungnya. Dan ini telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang awal, tiada sebelummu sesuatu. Itu Nabi sendiri mengajar pada kita untuk mengenal kepada Allah. Dan wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkaulah yang akhir, tiada selepasmu sesuatu. Apa maksudnya Allah yang akhir? Makna akhir tu yang kekal selama-lamanya. Iaitulah dinamakan al-baqa. Baqa tu yang kekal, kekal selamanya. Habis Ustaz, neraka syurga pun kekal kan? Betul. Dalam Al-Quran pun anda menyebutkan neraka syurga pun kekal. Begitu juga dalam hadis Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan berita gembira. Apabila ahli-ahli syurga masuk ke syurga, maka akan ada satu announcement, satu pengumuman. Wahai ahli syurga, kamu semua akan duduk di sini kekal selama-lamanya. Hidup tak ada matinya, senang tak ada susahnya, selazat tak ada yang pahitnya. Subhanallah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada syurga, dan muda tak ada tuanya. Semua orang dalam syurga tu muda. Muda tu kira-kira umur dalam lingkungan 33 tahun. Seperti umur Nabi Isa AS diangkat ke langit, umur 33 tahun. Kenapa umur 33 tahun? Itulah masa muda yang cukup sempurna, yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling semangat.
Dan itulah dia ahli syurga. Dan di mana mereka akan hidup tanpa mati. Tak akan ada mati lagi. Dan mereka akan hidup senang. Tak ada susah. Nak apa pun semua ada. Dan mereka akan hidup dalam keadaan muda. Tak ada yang kita katakan yang tua. Dan demikian juga mereka akan hidup dalam sehat. Tak ada siapa yang sakit. Itulah betul-betul nikmat tuan-tuan. Itulah dia syurga. Dunia ni macam mana kita cari rezeki, kita duit banyak kaya, tapi sakit juga, apa artinya? Duit pun tak boleh, kita nak makan duit pun tak boleh. Dan begitu juga kita kumpul duit banyak-banyak jadi orang milioner. Mati juga, kita tak akan hidup selama 1000 tahun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Allah. Dan begitu juga kita nak nikmat hidup dengan muda kita, tak boleh juga, tetap kita akan tua juga. Mata pun mula rabun, telinga pun mula nak tuli, lidah pun dah mula perlahan keluar dan sebagainya. Ini dunia tuan-tuan, kita kena accept, kita terimalah apa yang Allah jadikan. Sebab tu di dalam dunia ini kalau kita sakit, kalau kita susah, kita terimalah, kerana itulah dia adat dunia. Ini sekarang COVID-19, ini semua adat dunia. Memang Allah jadikan dunia ni tak ada yang sempurna. Kenapa? Supaya manusia tu jangan lalai dengan dunia, supaya mereka ingat balik akhirat. Kalau dia sihat terus, dia pun lupa nak beramal. Kalaulah sekiranya dia kaya, senang terus, dia pun lupa nak beribadat. Tapi kadang-kadang susah, kadang-kadang sakit. Bila dia sakit, Allah, jumpa ustaz-ustaz, tolong doakan dia. Kau bangunlah tahajud, minta pada Allah. Yalah. Nampak? Kan bagus kan? Itulah hakikatnya dunia. Jadi kalau ada orang nak betul-betul nikmat, nak senang macam syurga, no. Bukan dunia tempat dia. Tempat yang sebenar-benarnya nikmat ialah besok kat syurga. Muda terus, tak ada tua-tua. Dah hidup 1 juta tahun pun terus muda lagi. Dan begitu sehat, tak ada sakit. Batuk pun tak ada. Batuk pun tak ada. Hospital tak ada, klinik tak ada, doktor pun tak ada. Masya Allah. Dan begitulah dia, makan sehat, senang. Nak apa semua makan sedap. Syurga tuan-tuan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu apa saja yang kamu inginkan, dan bagi kamu apa saja yang kamu minta. Kita tengok di syurga ni ada pasar tuan-tuan. Pasar dinamakan pasar Jumaat. Hari Jumaat ada pasar lambat lah kita kata. Kita tengok ini muka, ini baju, ini makanan. Kita tengok muka ni, aku nak muka aku macam ni lah, handsome. Pop, muka kita dah jadi macam tu. Wah, hebat betul lah. Kita tengok, ni aku nak baju macam ni. Pop, baju tu dekat badan kita dah. Masya Allah. Itulah dia syurga tuan-tuan. Tak payah nak pergi kerja, tak payah nak pergi cari majikan, tak payah nak pergi bisnes, tak payah. Tapi siapa yang dapat? Allah Ta'ala siapkan untuk orang yang beriman. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Apa Allah kata? Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhanmu dan untuk mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dengan bumi. Luas, besar syurga tu. Dalam hadis, orang yang terakhir sekali masuk syurga, dia dapat syurga 2 kali ganda lebih besar pada dunia. Bukan lebih besar dari Singapura, tak ada, tak main. Lebih besar pada dunia, Masya Allah. Ada hadis pula kata, orang yang terakhir masuk syurga, dapat syurga lebih besar pada dunia 10 kali ganda pula. Masya Allah. Kenapa usap besar-besar sangat ni? Pasal kita bukan duduk 1 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun. Forever and ever. Selepas 1 juta tahun, selepas 2 juta tahun, selepas 10 juta tahun, kita berjalan, berpusing-pusing. Kita jadi macam raja. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di syurga tu kamu lihat na'iman wa mulkan, kenikmatan, wa mulkan, dan kerajaan kabira, kerajaan besar-besar. Maknanya setiap orang dalam syurga dia jadi seperti raja dalam negara dia. Negara dia bukan sebesar Singapura, tak ada. Bukan sebesar Malaysia, tak ada. Sebesar dunia, bahkan lebih besar pada dunia. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tahu kami tak layak untuk syurga-Mu ya Allah. Tapi kami juga tidak mampu menanggung neraka-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah doa kami agar kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami, keluarga kami, guru-guru kami dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah lah ya. Kita pun bukan layak sangat untuk syurga Allah.
dosa pun makin berlambat lagi, ya. Amal pun malas, nak ibadat pun malas. Tapi kita mohon daripada rahmat Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah dia sifat baqa, sifat kekal Allah. Habis ustaz, kalau syurga neraka pun kekal macam mana? Syurga neraka kekal dari segi hukum syariat, tetapi dari segi hukum Allah, dia boleh dihapuskan bila-bila Allah kendaki. Sebab kekalnya syurga neraka bukan dengan sendirinya, tapi kekalnya syurga neraka ialah dengan kehendak Allah. Nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala yang menjadikan syurga neraka, Allah Ta'ala yang kehendaki dia kekal. Jadi bezanya kekalnya Allah dengan kekalnya syurga neraka. Kekalnya Allah Ta'ala itu ialah kekal al-hakiki, al-baqa al-hakiki, kekal dengan sendirinya, dengan tanpa ada sebab, dengan tanpa dilakukan oleh sesiapa untuknya. Tetapi kekalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekalnya hakiki, baqanya hakiki, yang kekalnya senantiasa sendirinya, tidak bergantung pada sesiapa. Masya Allah, rugi orang yang tak beriman, rugi orang yang disesatkan imannya, rugi orang yang tak beramal dan mati dalam kekufuran dan masuk neraka, na'udzubillah min zalik, dan dia pun akan kekal dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita bersyukurlah pada Allah atas nikmat iman. Dan demikianlah pula sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang keempat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Iaitu mukhalafatuhu, menyalahinya Allah akan sekalian yang baru. Apa yang baru? Yang baru ialah ma siwallahi hadithun. Segala selain dari Allah, semuanya baru. Selain Allah, apa selain Allah? Semua yang kita nampak, langit, bulan, bintang, manusia, kayu, laut, air, haiwan, segala-galanya. Selain Allah, dia adalah makhluk Allah. Dia adalah baru-baru. Ustaz, dah lama dah langit ni. Lama pun, bila? Setelah Allah ciptakan dia. Mana barulah diciptakan oleh Allah. Walaupun setelah 1 juta tahun, walaupun setelah 10 juta tahun, tapi dia tetap namanya baru kerana dia diciptakan Allah. Yang tidak baru apa dia? Iaitu sifat qadim Allah ya Ta'ala yang bersifat qidam, yang sudah sedia ada, tak ada permulaan baginya. Itulah namanya Allah Ta'ala bersifat yang sudah sedia ada, tidak ada permulaan baginya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyalai sekalian yang baru. Allah Ta'ala tidaklah seperti anggota tubuh badan manusia. Allah Ta'ala tidaklah seperti batang kayu, tidaklah seperti Mount Everest, tidaklah buat daripada angin ataupun daripada cahaya nur. Tidak. Apa segala yang terfikir di otak fikiran kita, Allah adalah selain daripada itu. Jadi bukan Allah Ta'ala tu bersusun. Macam kita sekarang bersusun, ada darah daging kita, ada darah kita, ada lemak kita. Itu kita tersusun kita. Murakkabun, iaitu tersusun daripada beberapa bahagian. Itu kita. Tetapi Allah SWT tidak tersusun dia. Dia sudah sedia dia. Macam mana Ustaz ni? Allah Ta'ala, itulah dia hakikat sebenarnya. Nikmat yang paling besar sekali dalam syurga ialah nikmat kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Itulah nikmat yang paling besar sekali. Allah jadikan dunia, orang kata, wah cantik lah Hollywood, Bollywood. Wah cantik lah Disneyland. Allah Ta'ala jadikan sungai-sungai dengan mengalir airnya. Haiwan-haiwan dengan rupa berbagai-bagai. Dengan suara yang burung-burung berkicau-kicauan. Wah cantik lah. Allah Ta'ala jadikan manusia, wah cantik lah. Maka Allah jadikan syurga lagi cantik. Maka siapakah yang maha cantik? Yang maha cantik ialah yang menjadikan segala yang cantik. Allah. Jadi sebab tu dalam syurga, antara nikmat yang paling besar, bukan kata antara, bahkan nikmat yang paling besar sekali ialah apabila Allah Ta'ala bertanya pada ahli syurga, wahai ahli syurga, ada apa-apa lagi yang kurang, nak aku tambah, nak aku beri apa yang kamu nak? Mereka berkata, ya Allah, sudah cukup ya Allah, dah cukup. Mana tak cukup? Besar syurga, lebih besar pada dunia 10 kali. Dan orang paling akhir sekali masuk syurga dan dikahwinkan dengan 70 bidadari. Manakah tak cukup? Semua dah cukup dah ya Allah, cukup dah. Maka Allah Ta'ala kata ada satu lagi. Tiba-tiba Allah bukakan hijab antara makhluk dengan Allah. Saat itu semua ahli syurga memandang pada Allah. Semua terpegun kerana
merasakan kemanisan, kelazatan, kenikmatan memandang kepada zat Allah SWT. Allah, Allah, Allah. Allahumma arzuqna nazra ila wajhikal karim. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat memandang pada wajahmu yang mulia, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bila kita kata wajah Allah, zat Allah, jangan kita duk gambarkan zat Allah macam rupa bentuk. Jangan. Nah, sebab itulah di sini kita kena ingat, belajar kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi sekalian yang baru. Kita manusia ada kepala, ada tangan, ada telinga, ada mata. Itu kita. Kita makhluk. Habis kalau Allah Ta'ala melihat, Allah melihat bukan dengan mata macam kita. Allah mendengar bukan pakai telinga macam kita. Habis macam mana? Itu urusan Allah. Besok nanti ke akhirat baru kita dapat melihat zat Allah. Macam mana zat Allah besar tinggi ke? Tidak, kita tak dapat gambarkan. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk dan tidak bersifat dengan sifat kebendaan. Kalau benda ni dia boleh kita nampak besar ke kecil ke, gemuk ke kurus ke, hitam ke putih ke, itulah makhluk, itulah sifat kita. Tetapi Allah Ta'ala tidak bersifat makhluk. Apa segala sifat makhluk, Allah Ta'ala maha suci daripadanya. Sebab itulah di sini Allah SWT telah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak Allah Ta'ala seumpama sesuatu, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, dan Allah Ta'ala tak seumpama sesuatu. Apa sekali yang kita terfikir dalam otak fikiran kita, maka Allah tu menyalahi akan yang demikian itu. Maka dengan sebab itulah sini banyak alim-alim ulama telah memberikan pandangannya dalam membicarakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Iaitu Ishaq bin Rahawiyah berkata, barang siapa mensifatkan Allah dengan menyamakan sifat Allah itu dengan sifat salah satu dari sifat makhluk, maka adalah dia itu kafir kepada Allah yang maha besar. Tak boleh kita nak gambarkan Allah Ta'ala, Allah ada tangan lah, Allah ada kepala lah, Allah ada kaki lah. Ini sifat makhluk. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah, kafir kita. Na'udzubillah. Dan demikian pula Nu'aim anaknya Hamad berkata, barang siapa yang menyamakan Allah itu mengiktikadkan persamaan Allah dengan sesuatu makhluk, maka dia telah jadi kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, saya jadi kafir. Na'udzubillah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita perlu betul-betul faham akidah kita, akidah pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita duk bayangkan Allah ada tinggi macam Gunung Everest, kita duk bayangkan Allah Ta'ala ada tangan, auzubillah, ini sudah jadi macam penyembah-penyembah berhala. Karena penyembah-penyembah berhala ni, dia duk bayangkan Tuhan dia macam mana. Oh, Tuhan dia ada 10 kepala. Oh, Tuhan dia ada 20 tangan. Oh, setiap satu tangan dia ada 20 jari. Itu ada gambar-gambaran yang dimasukkan oleh syaitan, dia pun buatlah patung berhala. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala maha suci dari yang demikian itu. Maka dengan sebab itulah di sini, kita kena bersihkan fikiran kita. Sekalian isi otak kita itu kita bersihkan, dan kita mengatakan Allah tidak seumpama sesuatu. Kenapa Ustaz? Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, iaitu dalam surah Asy-Syura ayatnya ke-11, dan juga surah yang kita selalu baca dalam salat, apa dia? Surah Al-Ikhlas, iaitu Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak diberanakkan, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah tak menyerupai sesuatu, dan tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Maha suci Allah dari sekalian penyerupaan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ada jazam. Jazam tu apa? Confirm, yakin, mati-mati, macam itulah kita pegangan kita. Andai kata kita terbayang-bayang dengan gambaran Allah Ta'ala sebegitu begini, na'udzubillah, boleh jatuh kufur kita. Tapi Ustaz, kadang-kadang memang setan ni, ialah kita tengah semayang, dia gambarkan kita depan Allah, Allah Ta'ala ni ada badan besar tengah tengok kita. Itu syaitan. Tapi apa kita nak buat? Kita nafikan saja. Kita ignorekan dia. Sebab itu bayangan, datangan, lintasan daripada syaitan. Memang tujuan syaitan pun nak menyesatkan anak Adam. Tapi kita letakkan hati kita di bawah perhatian Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Hendaklah kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Tapi kita tak mampu melihat Allah kerana kelemahan iman kita dan dosa yang banyak. Maka fa'innahu yarak. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala yang melihat engkau. Jadi bila Allahu Akbar,
perasaan hati kita, Allah Ta'ala sedang melihat kita. Memang betul Allah melihat kita. Tapi jangan kita duk gambarkan Allah ada rupa bentuk besar. Tak ada. Itu datang setan pula. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah seorang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama yang besar yang bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq telah mengatakan, aku telah bertemu dengan 4 orang ahli sufi untuk menanyakan dia mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tak mendapatkan jawapan yang memuaskan. Maka aku sangat berduka cita sehinggalah aku tertidur dan bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang, wahai anak deku, sebab dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan kau berduka cita? Maka berkatalah ya Imam Ja'far As-Sadiq, ada perkara yang aku masih memikirkan. Apa perkara itu? Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, apakah dia hakikatnya tauhid? Hakikatnya tauhid itu mengenal kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hakikatnya tauhid itu ialah apa segala yang maka hakikat tauhid itu ialah adalah kejadian yang segala yang terlintas di hati engkau itu adalah kejadian yang baru dan binasa, dan Allah Ta'ala lain dari semua itu. Jadi itulah makna apa saja yang terlintas dalam fikiran kita, yang terbayang dalam kita benak otak kita, maka itu semua adalah baru dan Allah adalah selain daripada itu. Macam mana selain daripada itu? Serahkan balik pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum la turrikuna dzalik. Bertafakkurlah kamu, memikirkan bagaimana makhluk Allah yang hebat yang Allah Ta'ala telah jadikan. Dengan itu kita akan merasakan kebesaran Allah. Dan jangan kamu fikirkan tentang zat Allah, kerana itu kamu tak akan mampu sampai kepada itu. Kita sendiri pun kita tak mampu mengenal diri kita sebenarnya. Kita percaya tak diri kita, dalam diri kita ada roh? Percaya. Macam mana roh tu? Apa bentuk dia? Panjang dia? Besar dia? Kurus dia? Gemuk ke? Putih ke? Hitam ke? Macam mana? Tak tahu. Kita pun diri kita tak tahu. Fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu ada tanda kebesaran Allah dan kamu tak melihatnya. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu di sini dalam pegangan Ahlus Sunnah Jamaah, kita tidak mengatakan Allah Ta'ala berbentuk dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi dalam perkara ini. Tak selesai lagi dalam bab mukhalafatul hawadis. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada hari esoknya insya-Allah. Memang masa ni sangat cemburu pada kita, tuan-tuan. Kalau boleh kita nak stopkan jam tu, tapi apa nak buat? Ya, jam tu tetap berjalan. Setiap detik dia berlalu, dia tak akan pulang lagi ke? Dia tak akan kembali. Begitulah umur kita, tuan-tuan. Dalam masa kita COVID-19 ni semua orang duduk kat rumah. Yalah, melainkan dia frontliners ataupun orang yang dia kerja essential, dia orang buatlah. Tapi yang sebanyaknya kita duduk kat rumah. Kalau kita duduk diam, tengok TV, kita duduk main-main tak ada faedah, masa berlalu dan kemudian umur kita makin lama makin pendek. Nak mati tak tahu bila. Mungkin ajal kita lagi 5 hari, mungkin ajal kita lagi 1 hari, kita tak tahu. Jadi inilah kita gunakan masa kita yang ada ruang ni. Allah Ta'ala bagi kita masih bernafas lagi, kita isikan dengan ilmu pengetahuan, mengenal kepada Allah Ta'ala, memperbaiki ibadat kita dan seterusnya untuk kita jadi orang mukmin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kami sebagai hamba yang Kau redha ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifat-Mu supaya agar kami mengenal-Mu dengan sebenar pengenalan. Dan kurniakanlah kami khusyuk dalam salat kami, ikhlas dan sekalian amal ibadat kami. Ya Allah, kekalkan kami istiqamah dalam taat pada-Mu. Kami tak mau jadi hamba yang berpura-pura depan manusia seperti orang baik, tapi di belakang manusia kami derhaka pada-Mu. Kami tak mau ya Allah. Tapi iman kami lemah ya Allah. Kami tak kuat iman ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Umur kami makin lama makin pendek. Kami hanya risaukan keduniaan kami kerana COVID-19 ini. Kami punya perniagaan, pekerjaan banyak terjejas. Tapi kami tak bimbang dengan hari balik kami kepada-Mu. Maafkanlah kami ya Allah. Kami sedar inilah kerana lemahnya iman kami. Kami tahu Engkau datangkan COVID-19 ini untuk menyadarkan kami, untuk insafkan kami, untuk kami buat persediaan kembali kami padamu. Maka Kau berilah kami kekuatan untuk istiqamah dalam taat padamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami hamba yang pura-pura depan manusia, tetapi menjadi merhaka padamu ya Rahman. Ya Allah, bantulah kami untuk membimbing anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah anak isteri kami semua mengikut pegangan Ahlus Sunnah
sunnah wal jamaah. Ya Allah, peliharalah anak cucu kami, keturunan kami semua daripada tersesat dengan fahaman-fahaman yang sesat dan daripada fahaman yang terkeluar daripada Islam. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami ya Allah. Temukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Dapat kami bersama-sama minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua kami mempunyai bermacam-macam hajat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat sekalian hadirin dan hadirat dan mereka yang mengikuti program Tazkirah Syawal ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami kekuatan untuk bangun tahajud, untuk kami nak baca Quran setiap hari, untuk kami nak melakukan solat-solat pada setiap awal waktu dan solat-solat sunat qabliyah ba'diyah dan seterusnya. Bantulah kami untuk teruskan amal-amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, akan insyaAllah besok kita sambung lagi dalam bab mukhalafatul lil hawadith. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau ada yang nak bertanya apa-apa, bolehlah pergi kepada FB saya dan boleh ajukan soalan di situ. InsyaAllah mana soalan yang mampu saya jawab, yang tak mampu saya wallahu alam. Dan saya minta maaf tadi tersilap tarikh hari bulan. Hari bulan hari ini ialah tanggal 3 Syawal 1441 Hijrah bersama dengan 26 hari bulan Mei. Terima kasih kepada yang menegurnya dan dengan itu saya mohon diri minta maaf banyak-banyak kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya. Dengan itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.